sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas nikmat Allah yang sentiasa memberi kepada kita, yang kasih kepada kita, sentiasa kasih kepada kita, dan juga sentiasa memberi segala pemberian yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita, sama ada taufiknya dan juga hidayatnya, dan juga segala nikmat, dan juga banyak-banyaklah perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai salah satu seorang hamba Dia.
Kerana Allah Ta'ala tak nak hatta kita kepada dunia ini dan juga tidak cara, tidak peduli kepada kita dak, tetapi Allah Ta'ala akan nak tengok kepada kita, peduli kepada kita, dan juga nak tengok kita bahawa bagaimana kita yang menjadi hamba dia di dalam dunia ini. Adakah kita jadi hamba yang cinta kepadanya? Adakah kita jadi hamba yang bersyukur kepadanya? Adakah kita jadi hamba yang tidak, orang yang kata, berkufur dan juga beriman kepada Allah Ta'ala? Tidak berkufur tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan dia tengok. Tuhan dia tengok kerana Allah Ta'ala duduk dekat dengan kita, tengok kita semua, dan juga dia ada dua malaikat yang duk hatta mari untuk nak tengok kita sebagai hamba dia, bagaimana satu hari satu malam kita hidup. Adakah kita jadi seorang Muslim? Adakah kita jadi seorang yang mukmin, beriman kepada Allah, yang penuh sehari dan juga semalam dia tu dengan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersama ruangan kita pada waktu petang ini setiap hari Jumaat, setiap minggu, yang mana ruangan kita iaitu ruangan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu yang kita nak mempelajarikan hadis Nabi, nak memahamikan hadis Nabi, dan juga nak mengamalkan bersama dengan hadis yang kita belajar. Kerana kita dah ayat semua bahawa ini adalah wahyu Allah Ta'ala, dan juga inilah yang nak membawa kepada kita, dekati kita kepada Nabi SAW, dan juga membawa kita menambah lagi kasihan cinta kita kepada Nabi SAW. Orang yang apabila dia duduk semua dengan hadis Nabi, dengar semua tentang hadis Nabi, ngaji semua, memahami semua, duk gaduh semua dengan hadis Nabi ni, tak boleh jadilah dia tak tambah kasih dia kepada Nabi SAW. Kerana seperti kita lah yang kita duk kepada suatu perkara yang kita suka, yang kita minat dia, yang kita nak kepada dia ni, nescaya perasaan dalam hati kita iaitu kita kasih, kita cinta kepada benda tu. Orang yang suka main bola, orang yang jadi nak bola, dia yang duduk dengan awak bola, tunjuk bahawa dia kasih kepada bola, cinta kepada bola. Orang yang duduk dengan gapo lagi, orang yang apabila dia ada isteri, dia dengan isteri dia, nescaya dia nak kasih kepada isteri dia. Duduk dengan isteri dia semua, duduk dengan anak dia semua, nescaya dia ada kekasihan dan juga cintaan di dalam hati dia terhadap anak dan juga isteri dia. Maka sama juga kita lah, apabila kita duduk dengan suatu perkara, tunjuk bahawa kita tu kasih ke benda tu. Kerana siapa, satu orang mana pun yang dia duduk dengan benda tu semua, menunjuk bahawa dia kasih ke benda tu, suka dan minat kepada benda-benda itu. Maka ini adalah salah satu perkara yang ada kelebihan yang banyak di dalam agama Islam kita. Maka hanian, gembiralah kita, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, gembiralah kita kalaulah kita adalah seorang yang suka nak mengikuti bernamij yang bercakap dengan tentang hadis Nabi SAW, ataupun ruangan yang bersangkut dengan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi SAW. Ini kita nak tambah kekasihan kepada Nabi kita. Kasihan bukan hanya dengan mulut, kasihan bukan hanya dengan dakwah yang kita kata kita kasih kepada Nabi SAW. Dakwah kasihan kepada Nabi bukan kita ikut manusia mana-mana pun yang mari royak kepada kita, suruh kita buat satu perkara, kita buat tanpa kita tengok kata benar tu Nabi buat ke tak. Nabi buat jadi contoh kepada kita ataupun buat jadi contoh kepada umat dia ke tak. Dakwaan bukan kita buat semata-mata, tidak tilik, tidak tengok bahawa amalan yang kita buat, bahawa kerja yang kita buat itu nak halus ke besar ke, adakah benar ni yang dibuat contoh oleh Nabi SAW. Kita kena jaga baik-baik sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kerana kasihan kepada Nabi ni dia ada dasar dia, dia ada cara dia.
Bukan hanya semata-mata kasih kepada Nabi, kita nak buat balas mana boleh, nak hidup balas mana boleh, nak amal ataupun beribadat cara mana boleh, tanpa tengok kepada Nabi. Tengok kata benda ni benda molek, kita buat. Kenapa? Boleh jadi Nabi buat, benda ni Nabi tak cerak, adalah benda yang baik. Tak, bukan macam tu. Sehingga benda tu, kalaulah dia adalah benda yang molek pun, kita kena tengok kata Nabi SAW suka ke tak, ataupun galak untuk kita buat ke tak, ataupun Nabi buat contoh kepada kita ke tak. Itu cinta kita tu, kita kena kembali semula sedang pendengar. Kembali mari kira semula, mari kaikuan semula. Cinta kita yang kita royak ke Nabi tu pasti mana kita cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi pasti mana. Nabi hajar kita suruh ingat kepada dia malam mana. Nabi hajar kita suruh kita amal dalam dunia ni ataupun ibadat secara mana. Kita biasa guna masa banyak mana untuk nak pergi cari, buat kajian bahawa Nabi suruh kita ni pasal mana. Kita biasa buat kajian kedak bahawa amalan ibadat yang kita buat satu hari satu malam, adakah betul dengan cara yang dibuatkan oleh Nabi SAW. Kerana sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kerana kita kacau penting-pentingkan kasih kepada Nabi ini, kalaulah kita kasih kepada Nabi dengan cara yang betul, cara yang benar, nescaya kita adalah orang yang kasih kepada Allah SWT juga. Tetapi apabila kita kasih kepada Nabi dengan cara yang salah, bagaimana kita nak sapa kepada kasih kepada Allah Ta'ala dengan cara yang betul juga. Bagaimana kita nak kasih kepada Allah Ta'ala dengan cara yang betul, cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena buat kajian mula sedang berdengar. Buat kajian semula. Jangan kita sekadar hanya kata ibu bapa ataupun orang-orang tua kita rakyat kata siapa masa ni kena buat gini, siapa masa ni, waktu ni, masa ni, bulan ni kena buat gini. Tak. Kena pergi kaji semula. Mula daripada sejarah Nabi. Mengaji sejarah Nabi mula. Kita berdoalah semoga stesen kita ni ada ruangan yang kecek tentang sejarah Nabi ataupun sirah an-nabawiyah, sirah Nabi SAW. Boleh kita kenal tambah lagi kata Nabi, hidup dia semenjak mulai dakwah di Mekah sehingga hijrah mari Madinah, bina negara Islam di Madinah, dakwah Islam di Madinah ni balah mana Nabi dakwah? Nabi hidup balah mana? Untuk kita nak kenal banyak lagi tentang hayat ataupun hidup Nabi SAW. Kaji semula. Nabi buat gapo ratik? Jadi contoh kepada kita melalui kita tengok hadis itu sahih ke tak. Misalnya kita kata ngaji sirah, sejarah ataupun benda yang sakut dengan Nabi, Nabi buat benda ni masa ni tahun ni, adakah ada dalil yang sebut cerak terang bahawa Nabi buat semua benda tu tak? Nak cek semua lah. Selepas daripada Nabi mati, mula dengan khalifah yang pertama pula Abu Bakar As-Siddiq, khalifah 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, buat kaji saya sore. Kita biasa kembali ke dak, tengok ke dak kata satu amalan yang kita buat ni kita biasa rajak kita tengok Nabi tak jumpa. Tak jumpa pula tengok kepada khalifah yang pertama Abu Bakar, Abu Bakar buat ke dak benda ni. Tak jumpa Abu Bakar, kembali kepada Umar ibn Khattab. Tengok kepada Umar buat kedak benda ni. Tak jumpa Umar, kembali kepada Uthman, khalifah yang ketiga. Tengok pula kata Uthman bin Affan buat kedak benda ni. Tak jumpa kepada Uthman, tengok kepada Ali. Kerana Nabi SAW pesan kepada kita dengan pesannya yang cerak, yang nyata, kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Nabi royak kata suruh kita pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kerana hadis Nabi royak kata sesiapa yang ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, akan jumpa benar-benar yang selisih dengan agama Allah Ta'ala, selisih dengan sunnah Nabi SAW, akan jumpa. Maka jalan keluar Nabi ayat kepada kita balas mana? Alaikum bisunnati. Mulai dengan kita pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW.
dan juga sunnah Khulafa' Rasyidin. Siapa sunnah Khulafa' Rasyidin? Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar ibn Khattab. Kita tengok biasa dak apa kali kita yang kaji, kita tengok kata Umar wak kedak benar ni, Uthman wak kedak benar ni, Abu Bakar wak kedak. Kau kita paling pandai ataupun paling alim, ada ilmu banyak daripada Umar ibn Khattab ataupun khalifah pak orang. Kita mikir biasa itu kan, kita nak buat gapo buat, nak buat gani buat tak kembali. Selepas daripada sahabat, kita tengok sahabat lain pula. Selepas sahabat tengok tabi'in pula. Lepas tabi'in, tabi'in. Lebih lagi imam pak orang tengok. Abu Hanifah kata belah mana, Imam Malik kata belah mana, Asy-Syafi'i kata belah mana, Imam Ahmad kata belah mana. Kita biasa duk tilik kedak amalan kita, cek kedak. Biasa timai kedak amalan kita ni. Di antara amalan kita tak ni betul dengan tak betul berat belah mana. Maka kita kena cek baik-baik. Nyanyo kalaulah kita tidak mempaduli akan cinta kita, kasih kita terhadap Nabi ni, kena kedak kasih kita kepada Nabi. Kerana kalaulah kita kasih kepada Nabi dengan kita buat amalan yang tidak ada asal daripada Nabi, tidak ada dalil yang datang daripada Nabi ataupun khalifah ataupun sahabat, maka letihlah kita. Sia-sia saja yang kita buat. Letih, penat saja. Buat amalan, habis duit banyak, kacau dia buat gitu, benih besar. Panggil orang, ratus-ratus orang. Kadang-kadang, tapi buat amalan yang tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi wajah kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat satu amalan yang bukan daripada agama kami, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja kita yang buat. Maka takut, maka kita, kalaulah kita amalan kita sepanjang hidup kita ini banyakkan yang amalan itu dengan amalan yang tidak betul dengan sunnah Nabi ini, maka tinggal hanya berapa banyak mana yang amalan kita yang betul dengan sunnah Nabi, yang betul yang Allah Ta'ala nak tengok. Kerana Allah Ta'ala yang kata, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah Ta'ala nak tengok, Allah Ta'ala jadi kacir, jadi kita hidup, mati ni Allah tengok. Dunia ni Allah nak tengok kata amalan kita setara mana. Amalan kita sekadar mana. Kita taruh mana dengan amalan. Kita tewas, kita sibuk nak menambahkan amalan untuk jadi bekalan selepas mati ke tak. Kalau kita tak sibuk benda lain. Dan juga amalan ahsanu amala ini, nak tengok kata amalan mana jadi amalan yang ahsan di sisi Allah Ta'ala, amalan yang paling baik sekali, amalan yang paling diterima oleh Allah Ta'ala sekali, dua syarat saja. Amalan yang paling ikhlas kepada Allah Ta'ala sekali, dan juga amalan yang paling betul sekali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada dua syarat ni, maka sia-sia sajalah amalan kita. Kacau dua, banyak tara mana, besar tara mana pun, kalaulah tidak ikhlas ataupun ikhlas tapi tidak betul dengan sunnah Nabi, maka haba'an manthura saja. Rugi saja. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita kena mari cek semula, mari orang banyak kata remix semula, request semula, return semula, gapo kata ikutlah untuk kita kembali semula, pilih tilik semula, buka hati bila ngaji banyak, cari ilmu banyak, ngaji tentang hadis Nabi banyak ataupun sunnah-sunnah Nabi banyak, sirah Nabi banyak, ngaji Quran banyak, maka kita akan luahlah fikir kita, akan luah dada kita. Kita akan jumpa benda-benda yang kita tak biasa jumpa. Kita akan jumpa benda-benda yang tak biasa jumpa, tapi sebenarnya dia berada di dalam Islam. Ada dalil, ada cerak, ada yang dibuat, ada cerak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buka hati luah, doalah kepada Allah SWT. Doalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, memberilah, tamulah ilmu kepada aku, ilmu yang benar, ilmu yang membawa aku daripada mengeluar aku daripada orang panggil kata apa, kegelapan pergi kepada cahaya, daripada dalalah sesat, kalau aku duduk sesat, keluarlah aku daripada jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang tidak betul, kembalilah aku kepada jalan-jalan yang penuh dengan hidayah-Mu ya Allah, penuh dengan hidayah tangnam ataupun hidayah petunjuk daripada-Mu ya Allah. Doa Allah Ta'ala banyak.
Kerana faham ilmu dan juga faham tentang agama Allah Ta'ala ni daripada agama. Daripada tuai agama. Siapa tuai agama? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta banyak daripada Allah Ta'ala. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan ilmu agama ini. Jangan buat main-main kata ilmu agama lepas we tok guru lah ngaji, lepas we orang ngaji agama. Jangan mikir macam tu. Jangan mikir macam tu. Kerana bahaya kalaulah kita tidak mempunyai, tidak ada ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ilmu yang betul yang nak membawa kepada kita kepada jalan yang betul. Kalau kita tak ada, bagaimana kita nak lurus hidup dalam dunia ni atas jalan yang betul dan juga masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti? Bagaimana? Maka mintalah doa Allah Ta'ala. Hidup dunia ini sementara saja, yang mana kita akan dengar pada hadis hari ini. Hadis nombor 31 yang kita akan dengar pada hari ini tentang orang yang kata hidup dalam dunia ni sementara tipu saja. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, itulah kita wikamban kepada saya sendiri dan juga sedang pendengar semua, kembali kita cek semula bagaimana kita nak hidup penuhi dengan cinta kepada Nabi. Apabila kita banyak cinta kepada Nabi, cinta yang betul, maka kita kasih cinta kepada Allah Ta'ala juga. Maka apabila kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, nescaya insya-Allah Allah Ta'ala akan memasuki kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita pada hari ini akan sambung lagi hadis kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi, iaitu kitab yang sangat berharga, sangat yang sekitab yang penuh dengan keberkatan yang Allah Ta'ala wi kepada dia, tak samalah dengan kitab-kitab yang lain. Kerana kitab yang mudah, kitab yang ramai daripada kalangan kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar anak-anak kita agama ini dia mulai mempelajari. Alhamdulillah kita sekarang ni, semenjak saya sendiri pun masuk di dalam sekolah agama kita, lihat, duk tengok, duk fati di dalam kitab-kitab yang anak-anak kita ngaji di sekolah agama tu, kebanyakan daripada hadis 40 hadis Imam Nawawi ini. Sama ada morning, mosong ataupun kelas agama tu kebanyakan hadis mulai dengan daripada kitab inilah yang kita sedang mengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur ke atas nikmat ini yang Allah Ta'ala wi kita dapat taufik untuk nak mempelajari sunnah Nabi, taufik untuk nak mempelajari hadis Nabi SAW. Tak sama dulu orang-orang tua dulu tu boleh jadi Tuhan tak wi izin kepada mereka banyak sangat dari segi ilmu hadis. Orang-orang tua dulu dia ngaji fiqh banyak, dia ngaji nahwu banyak, dia ngaji kitab kuning, kitab merah banyak. Tapi alhamdulillah masa kita Allah Ta'ala wi izin, wi satu taufik kepada kita untuk kita boleh kenal hadis Nabi, kenal apa dia hadis Nabi balah mana ratik, dan juga hukum-hukum tentang hadis-hadis ni balah mana ulama kata. Sebenarnya ilmu hadis ni bukan hanya ada pada masa kita saja, tetapi semenjak masa Nabi, masa selepas Nabi, masa selepas sahabat, sampai kepada kita ilmu hadis jalan mari sama kepada kita. Tetapi kita tidak mulai mempelajarinya, maka apabila kita mulai ngaji dia, mulai kenal dia, kita tahu kata ilmu hadis tentang Nabi ni ada pada agama Islam kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Hadis pada hari ini kita akan sambung dan juga baca pada hadis yang nombor 31. Hadis nombor 31 ini hadis yang pendek, tak panjang sangat, tetapi saya akan baca insya-Allah. Hadis ini Imam Nawawi rahimahullah dia kata, an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Ini perkataan yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat oleh seorang sahabat yang dia nama Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, daripada golongan orang Ansar, orang Madinah lah. Saya pun satu kali biasa masuk
Biasa ke masa duduk Madinah dulu tu biasa naik kereta satu orang Arab tu, dia naik kereta dan juga boleh ada peluang ta'aruf, kenali di antara saya dan juga dia. Dia kata dia ni adalah daripada kabilah yang dinamakan kabilah As-Sa'idi. Dia kata. Dan juga dia tanya kepada saya ni, kenal ke tak sahabat yang datang daripada kabilahku ni, asal-asal daripada kabilahku. Dan juga dia sebut nama ni lah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Seorang sahabat Nabi SAW yang mana riwayat hadis ni. Sa'ad ni orang Madinah, dia cari Nabi. Dan juga sebelum itu yang kita akan baca isi-isi hadis yang disyita'i daripada Nabi SAW, yang disyita' oleh Sahal bin Sa'ad ini ni. Pertama kali peringkat hadis ini ni, Imam Nawawi kata ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini riwayat oleh seorang imam dalam kitab dia, nama dia Imam Ibnu Majah. Di dalam ilmu hadis, kalaulah kita nak tanya, kalaulah kita nak kecek tentang kitab-kitab hadis yang penting dalam agama Islam kita ini, dia ada 6 kitab. Kitab hadis yang penting di dalam agama Islam kita. Kalaulah nak tambah lagi 3 kitab, jadi 9 kitab. Tetapi 6 kitab tu ataupun orang panggil kata ummahatul kutub. Orang panggil kitab yang jadi ibu-ibu dalam ilmu-ilmu itu. Kalaulah dalam fiqh, dia ada ummahatul kutub, kitab yang jadi ibu-ibu. Kitab yang penting lah makna kata. Di dalam ilmu hadis pun dia ada juga ummahatul kutub, ibu-ibu tentang kitab di dalam ilmu itu. Tafsir pun ada juga, dan juga ilmu-ilmu yang lain pun ada juga. Di dalam ilmu hadis ini dia ada 6 kitab yang jadi ummahatul kutub, sebagai ibu kitab yang penting. Yang pertama kali iaitu kitab Sahihul Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab hadis nama dia kitab Sahih yang dikarang oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu nama sungguh dia. Mati pada tahun 256 Hijrah. Kitab yang kedua nama dia Sahih Muslim. Sahih Imam Muslim. Kitab Sahih yang dikarang ataupun himpunkan hadis oleh seorang imam, nama dia Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Seorang ulama tu nama penuh dia lah. Imam Muslim nama dia. Muslim bin Al-Hajjaj. Manakala Bukhari tadi tu nama asal dia, nama sungguh dia tu nama Muhammad bin Ismail. Amma Bukhari itu tu orang panggil kata nisbah kepada negeri yang dia lahir. Negeri ataupun kampung tempat yang dinamakan Bukhara. Sekarang lah ni duduk di Uzbekistan. Nama dia Bukhara. Maka nisbah kepada kampung ataupun tempat yang dia lahir tu, tak nama kata Al-Bukhari. Seperti kita dekat semua lah. Kita ni kalau orang Bapu, Al-Bapuwi. Ataupun kita orang Taning, Al-Fatani. Ataupun kita orang Jala, Al-Jalawi. Itulah. Orang panggil kata orang Arab ni dia nisbah kepada negeri untuk cek mudah. Kerana apabila orang yang nama Muhammad bin Ismail ni, dia bukan seorang dua. Ramai ni apabila berbelakang An-Naisaburi ataupun Al-Bukhari ataupun Ad-Dimashqi, Al-Makki, Al-Madani, boleh tahu kata, boleh beza orang panggil kata. Muhammad bin Ismail seorang ni daripada Bukhara, Bukhari. Muhammad bin Ismail seorang ni daripada Mekah, Madani. Daripada Makki, daripada Mekah. Daripada Madinah, Madani. Daripada Yaman ataupun kebanyakan negeri San'a, As-San'ani. Itulah orang panggil nisbah kepada negeri ataupun tempat yang lahir oleh ulama-ulama. Kita pun boleh juga nak guna. Maka itu dua orang. Yang ketiga iaitu kitab nama dia Sunan. Kitab dua tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni adalah kitab hadis yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran. Al-Quran tak nak kacik dah sahih. Kitab mana pula selepas Quran yang paling sahih sekali yang dikarang oleh manusia? Iaitu kitab Sahih Bukhari yang paling sahih sekali. Dan juga selepas daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Anak murid dia mati pada tahun 261 Hijrah. Anak murid dia. Maka yang ketiga Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud ni kitab yang mana Abu Dawud himpunkan hadis mengenai dengan fiqh ataupun fiqh. Tentang bab-bab yang sakut dengan fiqh. Sama ada mula dengan cuci taharah dan juga mula dengan semaya
Dalam taharah tu ada belaka lah. Sama ada orang yang kata mani wajib, sama ada ambil asmayin, sama ada haid orang tina, dan juga wuduk. Banyak lah yang mengenai dengan buat suci, buat cuci. Dan juga solat, kitabus siyam, sakut dengan semaya, puasa, haji, jual beli, yang sakut dengan hukum ahkam orang panggil. Sunan Abu Dawud, yang ketiga, yang mati pada tahun 375 Hijrah. Bukan 275 Hijrah. Dan juga selepas daripada itu Sunan At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi sama juga dengan Sunan Abi Dawud, mati pada tahun 279 Hijrah. Dan juga siapa lagi selepas daripada itu, Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah pun penting juga, yang mana Sunan Ibnu Majah atau Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah ini mati pada tahun 273 Hijrah. Dan juga yang terakhir kitab yang kena, tidak tertib lah, tetapi yang kena tu Sunan An-Nasa'i orang panggil. Sunan An-Nasa'i, yang mana Imam An-Nasa'i mati pada tahun 303 Hijrah. Dialah yang paling lewat sekali. Dan kitab ini adalah kitab yang penting, yang mana apabila hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, fakni kebanyakan apabila hadis mana pun yang ada dalam kitab ni adalah kebanyakan sunmang lah ni, hadis ni adalah hadis yang sahih. Tetapi ada mulahazah, ada mahir sikitlah Sunan Ibnu Majah ni, dia banyak juga hadis-hadis yang tidak sahih. Kadang-kadang banyak juga hadis yang dhaif, hadis yang palsu, hadis yang maudhu', banyak juga hadis pelam, banyak juga dalam Sunan Ibnu Majah. Maka kita kena buat kajian lah, tanya kepada ulama-ulama hadis, dia boleh buat kajian, boleh cek, boleh tengok kata hadis ni sahih ke tak sahih. Kalaulah datang daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cerak sahih, tak kena kira. Tapi kalaulah mari daripada Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan apa lagi, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ini kena cek sekali lagi. Kerana dia tidak tak syarat kata hadis yang sebut dalam kitab dia kena jadi hadis yang sahih saja. Tak. Imam Bukhari, Muslim ni dia tak syarat kata kena hadis yang sahih saja. Hadis yang sahih saja. Maka hadis ini, hadis 31 ni, hadis 31 ni Imam An-Nawawi dia kata adalah hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah yang mati pada tahun 273 Hijrah. Dan juga Imam Nawawi, riwayat kata hadis ni darajat dia, peringkat dia adalah hadis hasan. Kalau kita tanya kata hadis hasan tara mana? Hadis hasan ni samalah dengan hadis sahih, tetapi dia beza sikitnya orang yang riwayat hadis hasan ni ingatan dia tak kuat sama dengan hadis sama dengan orang yang riwayat hadis sahih. Sama dengan orang yang riwayat hadis sahih. Lalu dia jadi hadis yang hasan. Maka hadis hasan, hadis sahih ni boleh guna ke tak? Boleh amal ke tak? Boleh guna buat dalil ke tak? Boleh. Seperti kita duk ngaji duk ayat surat Muwaddah. Tetapi hakikat sebenarnya, hadis ini ni kalau kita tengok buat kajian semalam. Hadis ini ni kalau kita tengok sanad, buka kitab Sunan Ibnu Majah, tengok kepada nombor hadis dia ni dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nombor hadis dia ni 4000, nombor hadis 4002. Si Pandeng Roy Song, nombor dia. Kita tengok jumpa bahawa sanad isi tu seperti kita baca tadi lah. Mulai dengan Sahal bin Sa'ad, lagi cari Nabi, tanya Nabi, Nabi sebut hadis ni. Sebelum nak sampai kepada Sa'ad ni, Ibnu Majah ni ambil daripada tok guru dia nama Gafar Atik. Ambil daripada tok guru dia ni nama Gafar Atik. Dalam sanad dia, sairingan dia, kita pergi buat kajian, kita tengok dan juga jumpa bahawa ada sanad, iaitu sanad dia ni riwayat daripada Khalid bin Amru Al-Qurashi. Dan juga Khalid ini riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri riwayat daripada Abi Hazim. Dan juga Abi Hazim inilah riwayat daripada sahabatnya riwayat hadis ni, nama dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Tetapi seorang ulama ataupun perawi hadis dalam sanad Ibnu Majah ini Sufyan Ats-Tsauri tak nak kacak dah, mati pada tahun 191 Hijrah. Dia imam, siqah, dipercayai, dia ingat kuat. Abu Hazim sama juga. Tetapi seorang yang nama Khalid bin Amru Al-Qurashi ini dia ada masalah.
Penerawi ini, orang yang riwayat hadis ni dalam sanad Ibnu Majah ni, isi-isi yang kita nak ngaji hari ni, nama dia Khalid bin Amru Al-Qurashi. Kita mari tengok kata Khalid bin Amru Al-Qurashi ini, ulama kata balah mana tentang dia. Mulai dengan Imam Ahmad, mati pada tahun 241 Hijrah. Dia kata Khalid bin Amru Al-Qurashi ini adalah penerawi yang mungkarul hadis. Mungkarul hadis ni mana kata hadis yang dia riwayat ni dhaif, sangat dhaif, bukan dhaif biasa, sangat dhaif, mungkar. Sangat dhaif. Sangat dhaif benar. Dan juga satu kali pun Imam Ahmad biasa kata laisa bithiqah. Dia ni Khalid bin Amru Al-Qurashi ini, gapo dia darajat dia sendiri ni tidak dipercayai. Maina cerita. Sebab apa? Yarwi ahadis bawatil. Acak kali dia ni duk riwayat hadis. Ngapa hadis? Riwayat hadis royak kepada orang lain. Hadis biasa mana? Hadisul batil. Hadis batil. Hadis palsu lah. Hadis yang tidak sahih. Hadis palsu. Bawatil jamak. Mufrad dia, satu dia apa? Batil. Batil mana kata batil? Benar tak betul? Benar tak benar? Kebanyakan dia riwayat hadis ni. Ini perkataan Imam Ahmad. Kita boleh rajak, boleh tengok. Dan juga Imam Ibnu Ma'in, nama dia Yahya bin Ma'in, mati pada tahun 233 Hijrah. Ulama hadis yang hebat. Dia kata tentang Khalid bin Amru Al-Qurashi ni balah mana. Dia kata Khalid bin Amru ni laisa hadithuhu bi syai'in. Hadis dia ni tak boleh nak kira berapa banyak. Nak kira banyak tak boleh. Jangan dia kira dengan hadis dia. Dan juga satu kali Yahya bin Ma'in, dia kata kana kadzaban yakzib. Khalid bin Amru Saghini ni orang yang suka dusta, orang yang suka bohong, yakzib. Bohong tentang hadis Nabi. Haddatha an Syu'bah haditha mawdu'ah. Banyak hadis yang dia riwayat Khalid bin Amru Saghini ni, banyak hadis yang riwayat daripada Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj dia riwayat daripada Syu'bah. Syu'bah ni ulama besar. Bukan main-main. Mati pada tahun 160 Hijrah. Dia riwayat hadis daripada Syu'bah. Royak kata aku riwayat hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj sebagai guru aku. Tetapi hadis, banyak ke hadis tu ulama buat kajian adalah hadis yang palsu, hadis yang bohong terhadap Nabi SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Itu perkataan ulama yang kedua, nama dia Yahya bin Ma'in. Mari tengok pula kepada ulama yang ketiga dan juga yang keempat, nama dia Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dia ngapa hadis banyak. Dia ngapa hadis sahih pun banyak, dan juga ngapa hadis yang tidak sahih daripada Nabi pun banyak. Dengan sebab itulah dia boleh buat perbezaan hadis mana, ataupun boleh tahu hadis mana sahih, hadis mana tak sahih. Al-Imam Al-Bukhari royak kata Khalid bin Amru ini adalah munkarul hadis, seperti mana Imam Ahmad royak. Munkarul hadis. Abu Zur'ah kata macam itu juga. Dan juga Abu Hatim royak kata matrukul hadis dhaifun. Dia adalah orang yang ditinggalkan riwayat hadis daripada dia. Tak boleh nak riwayat hadis daripada dia. Kerana dia apa? Riwayat hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak sahih. Dan juga Ibnu Adi royak kata seorang ni wahai dusta hadis. Wahai mempalsukan hadis Nabi SAW. Kalau gitu senang pendengar, bagaimana hadis ni kalau kita nak hukumkan? Bukan saya yang hukum, tapi ulama yang hukum. Ulama yang hukum bahawa hadis ini kalau kita tengok, dia adalah hadis yang matruk, ataupun hadis yang maudhu', hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Kerana ulama royak hadis ini tidak sahih. Mudah-mudahan kata kita nak hukum hadis ni hadis yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dalam sanad itu tu 4 orang 5 orang, ada satu orang penerawi hadis ni yang dia nama Khalid bin Amru Al-Qurashi, yang mana ulama kata munkarul hadis kata, yang nama ulama kata dia palsu hadis kata, dia bohong kata, yang mana dia kata matruk dan juga mungkar hadis lagi sikit. Ini hukum-hukum yang bukan ringan. Dan juga ulama yang kata ni bukan ulama-ulama tamada, ulama yang hebat. Imam Ahmad hebat, Imam Bukhari hebat, Imam apa lagi, Abu Hatim Az-Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, dua orang ni hebat saja. Dan juga bukan saya yang hukum hadis ni, ulama yang hukum hadis ni. Kerana syarat ada 5, salah satunya kena hubung sanad.
sanad boleh dihubung, tetapi syarat yang kedua, orang yang riwayat hadis kena juruh. Juruh ke tak juruh ke apa? Kerana dia adalah fangan yang bohong. Fangan yang bohong seperti mana ulama riwayat dalam hadis ni. Dan juga Imam Nawawi dia kata lagi, wa ruwiya, dan juga hadis ni wa ghairuhu bi asanidin hasan. Bukan kata sanad lain. Imam Al-Nawawi kata hadis ni adalah hadis hasan, riwayat oleh Ibnu Majah dan juga orang lain lagi dengan sanad yang hasan. Kalau kita tengok sanad yang hasan tak? Kerana sanad yang hasan ni, orang yang riwayat hadis ni kena juruh, tapi tak juruh. Tak juruh. Maka tak boleh jadi hadis yang hasan. Dan juga siapa yang kata di sini ni, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, dari kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia kata bagaimana? Dia kata wa qad dzakara Syekh. Siapa Syekh? Imam Nawawi. Imam Nawawi telah sebut bahawa anna isnadahu hasan. Isnad hadis ni, sanad hadis ni adalah sanad yang hasan. Dan juga dia katakan wa fi dzalika nazar. Tetapi ada maihid. Mi penha kampur Imam Nawawi dia kata hadis ni hadis hasan ni, Ibn Rajab kata ada panha. Ada panha mana? Seperti kita ayat tadi lah. Ada salah satu orang yang riwayat hadis ni, nama dia Khalid bin Amru Al-Qurashi. Dia adalah orang yang tidak thiqah, orang yang tidak juruh. Lalu itulah ulama mentarjihkan, menghukumkan hadis ini tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mari tengok kepada isi hadis ni pula. Hadis ini, walaupun tidak sahih, kita mari tengok kata isi dia balah mana. Isi dia balah mana? Bahawa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia cari Nabi. Cari Nabi SAW. Bukan Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad dia cerita bahawa ja'a rajulun ila Nabi SAW. Bukan dia sendiri yang dicari. Maaf silap. Ja'a rajulun, seorang lelaki, tak sebut kata seorang lelaki tu nama gapo, pergi cari Nabi. Dan juga wayak kepada Nabi, ya Rasulullah, hey Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Hey Rasulullah, tunjuklah kepada aku, wayaklah kepada aku satu amalan yang apabila aku buat tentang dengan amalan itu, nescaya Allah Taala akan kasih kepada aku dan juga manusia lain pun akan kasih kepada aku. Dia nak apa? Nak mahabbatullah dan juga mahabbatun nas ilaihi. Dan nak Allah Ta'ala kasih kepada dia dan juga manusia kasih kepada dia. Mari tengok kata balah mana cara yang Nabi sebut dalam hadis ni. Sebut dalam hadis ni walaupun hadis ni adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Sebut balah mana? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi aidin nas. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Nabi royak dua cara untuk nak Allah Ta'ala ni kasih kepada kita dan juga manusia kasih kepada kita dalam hadis ni. Yang pertama kali, kita kena duduk dalam dunia ni. Kalaulah kita nak kasih kepada kalaulah kita nak Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita kena hidup dalam dunia ni dengan orang yang kata somata zahid, secara zuhud. Zahid mana tahu somata, makna tidak lob, tidak nak banyak, tidak tamak. Itulah baru Allah Ta'ala nak kasih kepada kita. Yang keduanya, kalaulah kita nak manusia kasih kepada kita, riwayat dalam hadis ni kata wazhad fima fi aidin nas, benda yang duduk dalam tangan manusia. Sama ada benda gapo pun, harta benda gapo pun, kita jangan kita kena makna, kita kena zahid juga. Tak boleh nak pergi ambil, tak boleh nak pergi kata nak banyak benda-benda tu. Benda yang duduk di dalam tangan manusia. Mudah-mudahan kata hidup dalam dunia ni. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengkhulasahkan tentang isi-isi yang diriwayatkan, yang disebutkan dalam hadis ini. Bahawa kita kena tahulah bahawa dunia ini yang kita hidup. Dunia ini yang kita hidup ini bukan tempat yang kita nak duduk selama-lamanya. Dia adalah tempat yang sementara saja. Dia adalah tempat ataupun jalan lalu kita saja untuk kita nak musafir ke jauh lagi. Mana yang kita nak pergi? Kita nak pergi kepada akhirat. Kita nak pergi kepada akhirat. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita kepada kita.
Ya, Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam Quran, royak kita tahu hakikat sebenar dunia ini yang kita hidup ni benda yang tipu saja. Kenapa kita kacau duk sungguh? Kenapa kacau kita duk kasih kepada dunia? Kenapa kita kacau duk usaha, sebanyak usaha lagi untuk dapat benda yang kita nak dalam dunia ni? Siapakah kita ni lupa kepada tempat yang kita nak pergi sebenarnya, iaitu akhirat nanti, syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita banyak dalam ayat Al-Quran. Cerita banyak bahawa dunia ini tipu saja, tempat main saja, bukan tempat yang sebenar. Bukan tempat yang kita nak hidup lama, tak segi mana, tak. Tempat yang tipu, tempat yang kita nak lalu saja. Banyak benda-benda yang nak, orang banyak kata nak haru kita, nak yuan kita. Tak sewi kita sampai kepada sencai yang sebenar, tak sewi sampai kepada tempat yang kita nak pergi sebenar, iaitu akhirat nanti ni. Banyak benar dalam dunia ni, tapi kita tak khabar, senang pendengar. Kita tak khabar, kita lupa, kita lalai, kita tak ingat, kita kena ditipu oleh dunia ini. Maka kita adalah orang yang syaqiyun, orang yang tidak gembira, orang yang tuk sekali. Orang yang tidak ada khamsud sekali kerana kita ditipu oleh dunia yang banyak. Yang mari belah ni nak tipu kita, belah ni nak tipu kita, belah ni nak tipu kita. Kita ni pening habis. Kenapa kita tak pening? Kita tak ngaji Quran, kita tak ngaji hadis. Kita tak ngaji Quran, kita tak dehamat dengan dunia. Apabila tak ada kena hamat dunia, kita kena tipu di dunia. Waliyadzubillahi min dzalik. Ramai benar kita kena tipu dunia. Sungguh kita. Sungguh duk cari jalan nak buat mana. Dunia ni senang. Cik lupa cara nak buat dia senang pada akhirat nanti. Waliyadzubillahi min dzalik. Ingatlah bahawa dunia ini tipu saja. Nak tahu mana kata dunia ni tipu? Tuhan royak dah dalam Quran semenjak 1400 tahun dah. Tapi kita tak peduli kepada Quran. Kita tak ngaji. Kita tak pegang teguh sebagai pedoman kuma kita hidup dalam dunia ni. Gapo Quran kita tak pegang. Apabila kita tak pegang kuma kita, pedoman kita iaitu Al-Quran, sesatlah kita dunia ni. Sama juga kita nak musafir pergi mana-mana, kita kena ada panti, kita kena ada GPS. Kalaulah kita tak guna panti, sesatlah kita tempat yang kita nak pergi. Nak pergi bakak, tak tahu jalan, tak ada GPS, tak ada panti, sesat kita. Tak kat mana dah tahu. Sama juga hidup dalam dunia ni luar. Allah Ta'ala hantar Quran mari, turun Quran mari. Jadi pedoman untuk nak yahdi lillati hiya aqwam, tunjuk kita kepada jalan yang lurus. Tapi kita tak pegang Quran. Allahu Akbar. Tu kau ceritalah kita. Sesat. Bukan sesat dunia ni saja, sesat akhirat nanti juga. Allah Ta'ala royak dah kata dunia ni, jangan kita duk usaha sangat. Jangan kita duk usaha, yang kita duk sungguh. Siapakah kita lupa kepada akhirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kerana Allah Ta'ala royak dah kata, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديد ayat yang ke-20. Allah Ta'ala kata, i'lamu, hei umat manusia semua, i'lamu, ketahuilah, tahulah, jongru, pengsabtat, annamal hayatud dunya, bahawa hidup dunia ini, kami ciwit yu nelok dunia ni mesyai peendai, bukan lain melainkan dia adalah la'ibun wa lahun. Dia adalah benda yang main-main saja. Lahun, benda yang tipu, benda yang orang suka bahang-bahang saja. Wazina, benda yang jadi skring padat, benda yang tipu saja kepada kita. Nak kita ni suka tengok dunia ni molek. Itu saja dunia kepada kita. Wa tafakhurun bainakum, dan juga orang yang kata dunia ini tempat yang manusia ni kacau duk bangga, aku ni harta banyak, aku ni kaya, aku ada kereta ben, aku ada jet yang mahal, jet yang harga juta-juta, rumah 3 lapis, kereta harga juta-juta, puluh-puluh juta. Takafurun bainakum, benda yang orang kata kan pema, waliyadzubillah min dzalik. Ramai manusia
Islam kita, umat Islam kita duk orang panggil kata tafakur, bangga dengan dunia. Bangga dengan harta benda yang dia ada dalam dunia ni. Wasa dia ni kena dah. Siapa kau tak semaya, siapa kau semaya lewat, siapa kau tak peduli dengan agama, ilmu ataupun mana-mana pun, tak peduli. Tak peduli dengan agama yang sebenar. Semaya pun semaya gitu-gitulah, cukup 5 waktu. Cakra pun tak apalah, lama-lama sekali. Tapi gapo yang dia buat? Tafakhurun bainakum. Untuk nak bangga dengan dunia. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan juga tewah untuk nak membanyakkan akan harta dan juga anak. Cari jalan usaha siang malam tak tidur. Pagi hari, siang hari dan juga waktu malam tak tidur. Untuk nak mikir cari jalan nak abalah mana we dapat harta banyak. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Untuk nak mendapatkan harta we banyak. Wa abalah mana we kaya. La ilaha illallah. Lupa akhirat. Lupa kepada Allah Taala. Ingat ratik, lupa ratik. Sunat kadang-kadang tak semaya, Quran tak baca, semaya 5 waktu sudah. Tu baik pergi cari dunia pula, zikir-zikir tak apalah. Asal semaya wajib fardu cukup 5 waktu cukup. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu dunia saja. Dunia yang Allah Taala kata dia adalah la'ibu wa lahwu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Itu dunia. Kita kacau duk cari harta, cari jalan nak kaya boleh. Cari kaya nak buat berisak kaya boleh. Tak salah. Tapi salah apabila kita ni kacau duk nak kaya tapi kita ni lalai daripada Allah Taala. Kaya, saya dah banyak soal dia kata, kalaulah kita nak kaya, kita nak waktu rezeki, tak salah. Tetapi kita nak guna kekayaan kita balah mana Allah Taala reda. Hak ni yang payah sekali. Kita nak guna kekayaan kita yang Allah Ta'ala ni untuk nawi Allah Ta'ala reda, ni lah yang payah. Kalau siapa yang boleh, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang kita ada kecek sekarang lah ni, orang yang duk sungguh dengan dunia ni, lupa Allah Ta'ala, lupa agama Allah Ta'ala. Hak ni lah kita yang kita nak menarikkan ataupun kita nak nasihat kepada dia untuk dia kembali mari semula. Kembali mari cari Allah Ta'ala. Nak waktu rezeki, nak cari harta banyak, buat lagi lah. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala. Jangan lupa kepada akhirat. Kerana Allah Ta'ala royak pula dalam ayat ini, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dunia ini ni, hari ni, Allah Ta'ala kepada kita banyak. Sama ada harta, sama ada rumah yang besar, sama ada tamnen yang tinggi Allah Ta'ala kepada kita ni. Seolah-olah dunia, iaitu hujan yang Allah Ta'ala turun daripada langit. Dan hujan itu pergi kepada pokok kayu, pokok kayu cergah. Tubik dia, orang kata, buah dia, tubik gitu, jadi cergah dia ni. Seperti ni lah. Kita dunia ni boleh lebih banyak seperti ni. Seolah-olah Tuhan hantar air daripada langit, buat kita ni, boleh harta banyak, supaya dengan pokok yang naik. Sebab apa? Sebab air mari. Tetapi selepas daripada dia cergah, summa yahiju fatarahu musfarra. Jadi kuning, jadi kering pula. Pokok kayu yang Allah Ta'ala, hari dulu Allah Ta'ala hatta air mari, jadi hijau, jadi cergah molek. Tapi satu hari dia akan kuning, dia akan kering jadi kuning. Dan juga apabila jadi kering jadi kuning, summa yakunu hutama. Jadi set-set. Orang panggil kata, set. Orang panggil apa? By my, apabila hangin nak mari tu, fupuk kat tu, hangin kat tu, bawa kat tu, buat kat ni. Gini saja. Kosong saja. Seperti dunia juga. Apabila dia sampai masa tinggi, kita boleh dapat semua kaya, tamneng, gotu, ganing. Satu hari dunia akan binasa, akan pinak. Kerana dunia ni dunia tipu saja. Dunia untuk nak tesak kita. Bukan rumah kita, bukan syurga dunia ni. Senang pendengar, bukan syurga yang kita nak duduk semua. Syurga di mana? Syurga di akhirat nanti. Ingat baik-baik. Maka kita jagalah. Jangan duk usaha, duk gaduh. Sampai kau lupa kepada akhirat, tempat yang kita nak pergi sebenar. Tengah orang ni kacau, duk mikirlah cari jalan, nak pergi kaya boleh. Nak pergi kaya. Semaya bel, lewat tak apa. Semaya bel lewat tak apa. Quran tak baca tak apa. Asal
Wak balah mana wi hari ning raidan aku sehari boleh 50,000. Itu dak mikir. Apabila mikir nak kaya pula, mari cari jalan. Jalan mana nak boleh duit. Tak kira dah kata jalan ni halal ke tak, haram ke tak, dak. Asal boleh. Kata boleh duit 50,000 yang aku nak pada hari ni ataupun bulan ni kena boleh. Walaupun cara-cara yang tidak diredai Allah Ta'ala. Tu. Satu perkara yang saya nak nasihati kepada penjual-penjual, peniaga-peniaga semua. Dan juga nasihat kepada saya sendiri juga. Iaitu ramai sekarang learning dalam internet, dalam Facebook baik. Orang-orang perempuan yang dia nak jual gotu dalam jual goning dalam Facebook. Tetapi jual apa? Jual baju, jual goning. Tapi gapo yang sebenar hakikat dia jual, cara dia jual balas mana? Orang Tino kadang-kadang ukur ramah turun mari. Pakai dia terik. Nak jual baju. Jadi nang beb. Pakai baju terik, cor dalam Facebook untuk nak jual baju. Nak jual baju. Tanya kata jual-jual tu halal ke tak? Halal. Tapi cara yang kita jual tu betul ke tak? Allah Ta'ala reda ke tak? Ni orang Tino ramai. Masih ramai. Buka kelong, type video, pakai baju untuk nak cor baju, nak jual baju dalam internet. Dan juga apabila pakai baju, aurat tak katuk. Buka habis aurat-aurat, kaki-kaki, tangan-tangan. Kekubur pun halus. Baju pun terik. Wal-iyazubillahi min dhalik. Bagaimana kita kaya dan juga kita nak dapat redaan daripada Allah Ta'ala? Kalau gitu tak dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kita dapat kemerkaan daripada Allah Ta'ala. Quam code, kriu daripada Allah Ta'ala. Apabila kita dapat quam code, kriu daripada Allah Ta'ala, kita suka kah? Kita nak kah? Kita kaya dengan merkai ataupun quam code, kriu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak reda. Apabila Allah Ta'ala tak reda, bagaimana harta kita 50,000 juta yang kita boleh tu nak berkat dalam harta kita? Harta tu berkat. Harta tu berkat. Harta yang hari kita takut sekali sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kerana kita tak ngaji pada hadis dulu. Seorang lelaki yang dia angkat tangan dia untuk nak doa kepada Allah Ta'ala. Nak. Segala-gala yang dia nak dalam dunia ni dia doa kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak mustajab doa dia, tak terima doa dia. Sebab apa? Harta, hare, makan ni, hare, baju, hare, kelimuk, hare, semua yang hidup, dalam hidup dia ni, hare belaka. Waliyadzubillahi min dhalik. Maka jangan kita usaha sangat dengan dunia ini. Kerana cara yang kita duk ngaji hari ini ni, izhad fid dunya. Suruh zahid. Jangan pasang kata, lokmat. Zuhud ni makna dia apa? Makna dia gapo? Zuhud. Orang panggil kata zahid dalam dunia ni gapo? Iaitu kita orang yang kata kita tinggal benda yang tak faedah kepada kita pada hari kiamat nanti. Dia nak sama dengan makna dengan al-wara'. Al-wara' ni mana gapo? Kita tinggal benda yang boleh jadi benda tu waktu kita ni kena azab pada hari kiamat. Tetapi az-zuhdu gapo? Az-zuhdu kuam makna ni biasa mana? Makna sandut apa boleh lakak lah makna bahasa Syiah tu, iaitu kita tinggal benda yang tidak ada faedah dalam dunia ni dan juga akhirat nanti. Tak faedah ke apa? Ada banyak cara mana kalau tak ada boleh tolong kita pun la yanfa ma fi syai, tak ada gapo, tak boleh nak tolong gapo sikit abuk. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan juga dunia ini seperti Allah Taala ayat tadi lah, seperti Allah Taala ayat tadi. Dan juga Allah Ta'ala kata, balas mana pula dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa fil akhirah, manakala pada hari kiamat nanti ni ada azabun syadid. Bagi orang yang kacau kaya dalam dunia ni tapi lupa semaya, orang Tino buka aurat untuk nak jual barang gitu gini, maka itu tidak diredai Allah Ta'ala. Wak dosa saja. Apabila dosa, apabila jauh daripada agama Allah Ta'ala, apabila kita nak kaya, kita nak duduk dalam dunia ni, dunia yang tipu kita duduk dengan kita lalai, kita nasullah, kita lupa Allah Ta'ala, maka kita akan dapat azabun syadid. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan juga orang yang dia ni duduk dalam dunia ni tak sebosai, duit tak banyak, tak kaya pun tak sebosai. Allah Ta'ala janji kata siapa yang dia ibadat taat kepada Allah Ta'ala walaupun dia tak kaya seperti orang lain pun, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, Allah Ta'ala akan wi keampunan dan juga wi keredaan kepada dia.
wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dan ingatlah bahawa hidup dunia ni bukan lain melainkan hidup yang tipu saja, lock luang tangan. Tipu saja. Kita ni banyak manalah kita kena tipu daripada dunia ini. Marilah kita kembali. Jangan dunia tipu kita. Jangan dunia tipu kita. Bahkan Allah Ta'ala dah royak dalam Quran cerak kata dunia ni tipu kita. Jangan kita duk turut dia. Jangan kita duk ikuti dia sangat. Kerana apabila kita turut dunia ni dengan tidak buka mata, tidak muka fikiran, kita akan ditipu oleh dunia dan juga akan sesat waliyadzubillahi min zalik. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala royak. Royak dalam Quran banyak. Seperti ayat Quran kata lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah Ta'ala ayat dalam Quran ni wakwi manusia kasih. Benar yang wakwi manusia kasih, cantik, tengok, gapo? Orang tino. Gapo lagi? Wal banin, anak yatim. Gapo lagi? Harta benar, mah. Semua benar yang ada, harta benar dalam dunia ni, dia ni Allah Ta'ala wakwi nampak molek, wakwi nampak comel untuk nak tipu kita. Wakwi kita ni lumlung, sesak. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah Ta'ala kata itu adalah tipu syaitan, tipu dunia, tipu hidup dunia saja. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nak molek tu kembalilah kepada Allah Ta'ala. Nak benda molek kembalilah kepada Allah Ta'ala. Kita akan boleh dapat benda yang kita duk cari dalam dunia ni banyak gano daripada Allah Ta'ala kalau kita dengar, kita taat, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali Nabi SAW, besok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi biasa sumpah satu kali bahawa nak tahu kepada umat dia, hidup dalam dunia ni terhina. Hidup dalam dunia tipu saja, sedikit saja. Bagaimana? Nabi SAW besok satu kali kata, wallahi aku bersumpah sahabat dengan Allah Ta'ala, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dunia ini kalau kita nak banding dengan akhirat nanti tidak lain seperti mana kita ambil jari kita kita tag di air laut, kita tag dan juga kita akik naik mari, gapo yang ada di jari kita itulah adalah dunia. Sekadar dunia saja, sedikit yutnam daripada dunia, sedikit saja. Tidak ada gapo banyak dalam dunia ni. Maka janganlah dunia ni tipu kita. Kita kena dunia ni, kita kena guna dunia ni buat pasal mana? Kita ni hidup pada akhirat nanti ni sepanjang-panjang hidup. Abadi hidup kita. Jangan dunia kita ni tipu kita, kita ni tidak mencapaikan, tidak sampaikan kepada tempat yang kita nak pergi yang sebenar. Satu kali Abdullah bin Mas'ud dia tengok kepada Nabi ni. Nabi duduk atas tikar. Ittaja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Tengok kepada Nabi duduk atas tikar. Tidur atas tikar. Dan juga tengok kepada apabila Nabi naik, Nabi duduk atas tikar, Nabi naik mari, tengok belakang Nabi ni ada bekas-bekas tikar. Tikar ada bekas. Seperti kita tidur atas tikar merita lah. Kita tidur atas tikar, belakang kita tengok ada bekas yang kita tidur ataupun duduk atas tikar. Maka Abdullah bin Mas'ud royak kepada Nabi SAW, "Hei Nabi, law kunta adhantana fafarashna laka alaihi syai'an yaqika minhu." Kalaulah mengizin kepada aku pergi cari benda lain, mari hafal atas tikar tu untuk mu tidur, untuk mu nyana, dan juga bekas tikar tu tak lekat belakangmu. Boleh ke tak? Aku nak cari, nak izin ke tak? Tengok jawapan Nabi. Mula-mula kata sahabat ni, dia kasih kepada Nabi. Tak sewi ada bekas lekat belakang Nabi. Kerana kadang-kadang bekas tu, ya sakit juga. Tapi tak sewi ada bekas nak belah mana? Kena cari hafalan lain, mari hafal atas tikar tu. Tak sewi bekas lekat belakang Nabi SAW. Ya salam. Kasih sahabat kepada Nabi. Tengok jawapan Nabi kepada nama. Nabi jawab kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma'ana wad dunya." Gapo sangat dengan dunia ni, hei Abdullah bin Mas'ud? Nak gapo sangat dengan dunia ni?
Nabi jawab kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma ana wad dunya, gapo sangat aku nak daripada dunia ni? Innama ana wad dunya karakibin." Aku yang hidup dalam dunia ni seolah-olah orang yang datang, orang yang musafir saja. Istadhalla tahta syajarah. Aku hidup dalam dunia ni seolah-olah nak datang yang mana aku mari wuti di bawah pun kayu saja. Bawah pun kayu ni nak jalan lagi pula. Kita mari daripada alam rahim mak kita, mari dunia ni sebagai tempat yang kita nak lalu saja, dan juga wuti di bawah pohon kayu, dan juga akan musafir jalan lagi pula kepada alam akhirat nanti pula. Tepat wet pak. Supaya kita nak pergi bakak, kita wet daripada Panaman. Jalan yang kita nak pergi sebenar mana? Di bakak kita nak pergi. Tapi kita wuti di Panaman, wuti tengah jalan tu, orang paling kata wuti Shua Crown nak pergi pula. Supaya juga dengan akhirat kita nak pergi, dunia ini adalah istazalla tahta syajarah. Wuti di bawah pun kayu saja, summa raha wa tarakaha. Pergi pula dan juga tinggal dunia. Tinggal dunia. Tapi kita ni, balas mana duk make dunia ni? Supaya dengan kita nak duk semua, lupa kata tempat yang kita nak pergi sebenarnya, mana? Di akhirat nanti. Ditipui oleh syaitan banyak, waliyadzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama, dia kata dalam kitab dia Al-Fawaid, dia kata seorang hamba Allah Ta'ala yang jadi orang yang zahid, orang yang semata sungguh ni, dia kena ada dua sifat, dua fikiran. Satunya dia kena fikir kata dunia ni adalah benda yang bohong, benda yang akan dibinasakan, akan dihilal pada ni. Bukan tempat yang kita nak duduk dengan secara sebenar. Tak. Itu fikiran yang pertama yang kena ada dua. Dua ni kena ada dalam fikiran dia. Kalau tak ada, maka dia kurang iman dia dan juga kurang otak dia. Dia tak bijak manalah. Dia tak bijak mana. Yang kedua yang dia kena fikir bahawa tempat yang dia nak pergi sebenarnya, iaitu di akhirat nanti. Yang mana akhirat ni sekarang ni dah mai kau dekat kita dah. Kita ni dekat dah. Dekat nak mati, dekat di kamu, dekat di bangkit, dekat di dikira dan juga masuk syurga. Akhirat akan mari, kiamat akan mari dekat. Tapi kita tak khabar, kita duk khabar dengan dunia, duk sungguh dengan dunia. Ini dua syarat yang kita kena ada. Kerana orang yang dia tak beriman, tak mikir bahasa ini adalah orang yang iman kurang dan juga otak kurang. Otak kurang. Ini Ibnu Qayyim kata dalam kitab dia Al-Fawaid. Kerana Allah Ta'ala kata banyak dalam ayat Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Allah Ta'ala kata dan juga akhirat itu tempat yang paling baik dan juga wa abqa. Tempat yang abadi. Tempat yang lama-lama, yang yun kuat yang kita nak duduk. Yang yun kuat yang kita nak duduk. Apa kita duduk kacau dunia ni seolah-olah kita nak duduk lamanya. Maka marilah kita kembali semula, semikir semula, nak buat balas mana, kita ni jangan. Kita semua tak dengan dunia. Semua tak dengan dunia ni, mana tu duduk atas dunia ni tak sih apa banyak. Nak Allah Ta'ala redha dan juga benda yang jadi, nak buat benda yang manfaat kepada dia sekali pada akhirat. Duduk dunia ni tak sih benda lain, melainkan benda yang manfaat kepada dia sekali pada akhirat nanti. Duduklah dunia ni, buat amal mana manfaat dia. Masa pergi akhirat nanti, benda di dunia dulu dia buat, dia manfaat, benda tu lah yang dia buat. Benda yang tidak ada manfaat ke apa. Boleh harta tak sedekah pun, tak ada manfaat juga. Tidak manfaat kepada dia pada akhirat, tak sih. Itu orang yang zahid, orang yang zuhud. Duduk dengan semata dalam dunia ni. Dan juga orang yang nak manusia kasih. Apabila dia macam tu, Allah Ta'ala kasih. Apabila dia nak manusia kasih pun, dia pun duduk nak manusia kasih. Duduk yang mudah-mudah, tak payah. Itulah kita pada hari ini tentang hadis Nabi SAW. Hadis ni walaupun hadis yang tidak sahih daripada Nabi, kita dapat manfaat yang banyak. Dan juga satu kali Aisyah radhiyallahu anha biasa cerita kepada Urwah ibn Zubair, bahawa satu kali ni kami, iaitu Aisyah bersama dengan Nabi SAW sebanyak 3 bulan tak makan gapo. Fak kami ni duk tengok anak bulan dah, tengok anak bulan pula. Tengok anak bulan dah, tengok anak bulan dah. 3 kali tengok anak bulan, makna kata 3 bulan. Kami duk tengok anak bulan tu penerap wela 2 bulan tak ada api untuk nak memasakkan makanan dan juga tidak ada gapo banyak nak makan.
Tidak ada masak, tidak ada alat, tidak ada nikmat untuk nak makan makan sedap seperti kita. Urwah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata bala mana? Ya khalah, hei khalaku, fama kana yu'ayyishukum. Kalau gitu tu duduk biasa mana? Tak ada api untuk nak awak makan nak awak ta'am, awak makan ahan makan. Bagaimana duduk? Aisyah radhiyallahu anha kata, kami ada at-tamr wal ma' wa tamma ai. Kami dengan Nabi ni makan gapo masa 2 bulan, masa 3 bulan tu? Makan air dan juga watama. Makan air ada watama. Kadang-kadang ada juga orang tepi rumah Al-Ansar. Dia ada uta. Dia wari tusuk uta tu, wari kami minum tusuk uta. Kadang-kadang saja. Bukan semua. Tetapi 2-3 bulan yang kami duduknya makan apa? Makan air, makan watama. Itu hidup Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Itu zahid, zuhud Nabi, khamsu mata' Nabi yang tunjuk kepada kita. Tak ada lagi apa banyak Nabi SAW. Dia nak buat benda yang manfaat, perayuk kepada dia sendiri untuk jadi contoh kepada sahabat. Sahabat diri pun hidup macam itulah. Orang yang kaya, orang yang harta banyak, dia usaha mewakafkan kebun-kebun mereka, harta-harta mereka pada jalan Allah SWT. Kerana mereka ni, kerja dia, terkit dia ni bukan kata lo banyak. Tak. Tapi untuk nak ambil harta tu, guna pada jalan Allah Ta'ala. Guna pada jalan yang diredai oleh Allah SWT. Itulah sahabat. Dan juga Nabi SAW wakwi kepada kita. Maka kita kena ada sifat zuhud dalam tubuh kita. Buat mana-mana. Sifat zuhud iaitu tak sen dunia banyak. Sekadar-kadar. Tak lupa akhirat. Itulah. Bukan kata mek atas dunia, lupa akhirat. Tak. Dunia tak sen banyak. Ambil sekadar je. Dan juga tidak lupa akhirat. Gitulah yang Allah Ta'ala nak kepada kita sebagai jadi hamba yang zuhud, hamba yang samata, hamba yang zahid, iaitu hamba yang suka cari, orang kata suka tinggal benda yang tidak faedah kepada dia pada akhirat nanti. Dan juga hamba yang Allah Ta'ala jadi hamba yang warak. Warak apa? Warak itu iaitu tinggal benda yang kadang-kadang benda tu wakwi dia ni kena azab pada hari kiamat. Maka cukup sekadar itulah kita pada hari ini. Hadis yang nombor 31, insya-Allah taala nescaya kita dapat manfaat banyak daripada hadis ini dan juga kita dapat beramal dengannya. Insya-Allah apa yang silap salah itu daripada jahil saya dan juga daripada syaitan, apa yang betul itu daripada Allah dan juga Nabi SAW. Nescaya Allah Taala kembali kita kepada jalan yang direda olehnya dan juga reda oleh Nabi dia sendiri. Mudah-mudahan kita akan jadi hamba yang dikasihi Allah Taala dan juga dapat masuk syurga pada akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah.